Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dr. Mahathir menyindirkah atau tersinggung? Dr. Mahathir menyindir atau tersinggung? Dah makin takut ke? Dr. Mahathir dah makin risau kah? Dr. Mahathir dah makin tak boleh tidur kah semalam ni? Setakat ni mungkin Dr. Mahathir makin risau. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Puat Zarkasi menyoal sama ada gesaan mantan Perdana Menteri Tun Mahathir agar semua yang bergelar Tun disiasat merupakan satu sindiran atau tersinggung. Habis. Sebenarnya Tun Mahathir ni makin takut kah makin apa? Sebenarnya Dr. Mahathir lebih dia bersuara sekarang, lebih dia dalam keadaan ketara. Dalam keadaan ketara ketakutan, ketara sirisau, ketara makin yalah tak keruan lah. Jadi sebenarnya Tun Mahathir lebih baik berdiam diri. Saya fikir Dr. Mahathir baguslah dia balik rumah, sembayang, banyak-banyak buat amal, banyak-banyak baca Quran ke, buat amal lah banyak-banyak, buat pahala banyak-banyak, daripada terus menyibuk menjadi ahli politik yang sudah tua. Rugi saja, rugi, masa semakin suntuk. Jadi betul lah, sindiran atau tersinggung, saya pikir kedua-duanya. Apakah Tun Dr. Mahathir menyindir SPRM kerana menyita Menara Ilham milik Tun Daim, atau Tun M tersinggung? Adakah ini pengakuan daripada Tun M bahawa semua Tun ada ini? Oh, masalah, jangan. Masalah Tun Mahathir, kalau kamu bersalah, jangan pula babitkan orang lain. Ini perkara bukan tentang orang Tun yang lain tu. Ini perkara tentang kamu saja dengan Tun Daim. Jadi memang, adakah kamu makin takut ataupun kamu hanya menyindir? Tidak pastilah. Apakah Tun Mahathir menyindir SPRM? Atau Tun M sebenarnya tersinggung dan makin takut? Tun kata semua itu ikut rule of law. Patutlah Tun Dr. Mahathir buat cara begitu. Atau Tun Mahathir tercabar seolah-olah selepas ini giliran beliau pula. Adakah ini memang giliran Mahathir? Ramai jadi mangsa termasuk Najib dan Syahrir Samad. Dakwa dulu, cari bukti kemudian. Semalam Dr. Mahathir menyatakan persetujuan agar semua individu yang memperoleh darjah kehormat Tun turut disiasat sekiranya mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka memperoleh kekayaan. Tunggulah. Tunggulah. Tidak mustahil benda itu boleh berlaku, kerana sekarang ini Perdana Menteri bukan Mahathir. Sekarang ini Perdana Menteri adalah Perdana Menteri yang memang betul-betul nombor satu musuh rasuah. Ini menurut beliau adalah juga kaedah untuk membenteras rasuah. Dr. Mahathir membuat kenyataan tersebut menerusi media sosial susulan pengesahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bahawa mantan Tun Daim Zainuddin sedang disiasat. Daim pernah menjadi Menteri Kewangan di bawah pentadbiran Dr. Mahathir. Patutlah Dr. Mahathir risau sangat. Sebab banyak fail Tun Mahathir pastinya Tun Daim pernah pegang. Dalam pada itu, Puat turut mengkritik SPRM yang didakwa Puat cenderung untuk dakwa dahulu, siasat kemudian. Katanya kes pengubahan wang haram SRC Najib bertahun-tangguh, tahun hadapan baru mula bicara. Akhirnya kes mantan Ketua UMNO bahagian Johor Tan Sri Syahrir Samad digugurkan setelah dimalukan. Tapi saya fikir memang beginilah, memang begini kerja SPRM. SPRM buat kerja dengan betul. Jadi sama ada orang itu kamu sayang atau tidak, tapi SPRM tetap buat kerja yang betul. SPRM ada dia punya akta sendiri, ada dia punya SOP sendiri.
Kalau SPRM tak buat benda betul, mesti diorang sudah kena sesat. Tapi kerana mereka buat SOP betul, jadi apa yang masalahnya? Tapi eloklah SPRM guna dokumen tulis untuk cari bukti, kata Puan Zarkasi. Yang ini saya tak pasti, tapi saya tak minat dengan yang itu. Ya, saya hanya yakin bahwa SPRM buat kerja dengan betul. Yang saya minat sekarang ini apa yang Puan Zarkasi tentang Tun Mahathir, yaitu Tun Mahathir menyindir atau tersinggung. Tersinggung maksudnya terasa dan makin meroyan, makin takut agaknya. Saya pikir Tun Mahathir cepat-cepatlah bertobat. Masa semakin suntuk nih. Sudah 98 tahun. Sudah 98 tahun tahun 2024 nih kalau saya tidak silap. Masa semakin suntuk, ambillah peluang untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Tadi yang saya bacakan itu daripada Harapan Daily. Daripada Harapan Daily 28 Desember 2023. Tajuk dia, Dr. Mahathir menyindir atau tersinggung. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bukan main lagi. Bukanlah main lagi orang-orang pembangkang yang syok sendiri. Makin syok sendiri menyatakan bahawa rakyat semua sokong pembangkang Perikatan Nasional. Tidak jugalah. Ramai juga sebenarnya yang tidak suka dengan kerajaan, ramai yang tidak suka dengan pembangkang, sama saja sebenarnya. Tapi rupa-rupanya syok sendiri daripada pembangkang ini terlalu ketara keterujaannya lah. Apabila dituliskan sebenarnya hanya 2-3 orang TikToker saja yang sibuk nak jatuhkan kerajaan. Bukan semua rupanya. Jadi jangan risau. Ini diterbitkan di Sabudinusin 25 Desember 2023. Hanya 2-3 TikTokers yang sibuk nak jatuhkan kerajaan. Anda boleh tahu siapa-siapa dia orang lah. Bagi mereka yang suka atau kerap menengok TikTok, pasti sedar tentang gelagat 2-3 orang TikToker yang hari-hari bercakap. Yang hari-hari bercakap mengenai kejatuhan kerajaan dan Anwar Ibrahim yang akan disingkirkan sebagai Perdana Menteri. Selain itu mereka juga keraplah membuat live. Untuk meyakinkan penonton bahawa Anwar pasti akan jatuh pada waktu terdekat ini. Tapi yang saya tengok bukan Anwar yang makin jatuh. Yang makin jatuh ini Perikatan Nasional. Sesekali tertengok juga apa yang mereka perkatakan. Saya selalunya tidak dapat menahan daripada ketawa untuk tempo yang agak lama. Kesimpulan saya mudah. Hanya mereka yang duduk dalam gua saja yang akan percaya tentang propa TikTokers tersebut. Apa yang mereka perkatakan tentang Anwar bakal tumbang tiada alasan asasnya. Dan sama sekali tidak berpijak di bumi nyata. Sekurang-kurangnya untuk tempo terdekat ini. Kononnya jumlah ahli parlimen sudah cukup dan seramai. Senarai mereka yang sedia menyokong pembentukan kerajaan baru telah dipersembahkan ke Istana Negara hanyalah rekaan serta khayalan semata-mata. Ia tidak lebih daripada hanya sebuah rekaan dan khayalan untuk konten. Selain TikTokers tersebut juga tidak cukup arif untuk mengulas isu-isu semasa yang lain. Isu yang mereka tahu hanyalah kerajaan akan jatuh, Anwar akan tumbang, serta bercakap tentang isu pribadi yang sudah basi dan tidak lagi laku berkaitan dengan Perdana Menteri. Jadi hari-harilah mereka bercakap isu yang sama secara berulang-ulang, tanpa memperdulikan sama ada orang percaya atau sebaliknya. Tun Mahathir Mohamad pun gagal menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri dengan isu tersebut. Maka di mana munasabahnya sekadar TikToker saja mampu menjatuhkan Anwar yang sudah berada di kerusi Perdana Menteri dengan isu yang sama. Kadang-kala terdetik juga dalam hati saya, tak letihkah mereka melayan khayalan sendiri setiap hari? Memandangkan kemungkinan kerajaan perpaduan ini mampu bertahan sehingga PRU 16 adalah sangat tinggi, bayangkan TikTokers tersebut bakal merapu kira-kira 4 tahun lagi lamanya. Aduh, lama-lama saya rasa kalau dia merapu lagi 4 tahun lamanya, betul-betul jadi gila ini. Boleh betul-betul masuk tanjung rambutan ini. Betul-betul boleh jadi gila. Kalau 4 tahun tiap-tiap hari meroyan, memang setiap hari lah dia meroyan. Last dia akan terus meroyan. Dan tak sembuh-sembuh lagi.
Memandangkan kemungkinan kerajaan perpaduan ini tak akan tumbang lah untuk tempoh terdekat ini. Jadi kalau dia hari-hari, memang kesianlah. Sekali lagi, tak letih dan tak bosan ke? Yang lebih malang lagi, di ketika tiktokers tersebut setiap hari bercakap tentang kejatuhan kerajaan, hakikatnya tiada pun gerakan ke arah itu dalam blok pembangkang. Pemimpin utama pembangkang ketika ini bukan saja sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan sebagian besarnya sama ada sedang bercuti di luar negara bersama keluarga masing-masing atau pergi menunaikan umrah di Mekah. Nak bertukar kerajaan macam mana kalau begitu keadaannya? Hanya tiktokers tersebut saja yang sibuk nak menjatuhkan kerajaan, sedangkan pemimpin pembangkang tidak pun berbuat demikian. Siapa sebenarnya yang dijatuhkan kerajaan? Biasanya sebarang gerakan menjatuhkan kerajaan ini mestilah dimulakan oleh mereka yang bergelar pemimpin dan pengaruh media sosial, baik di FB, di XK, di TikTok, serta lain-lain adalah berperanan untuk merangsang dan mempengaruhi pikiran rakyat agar turut sama memberi sokongan. Ini tidak. Hanya 2-3 TikTokers saja yang sibuk hendak menjatuhkan, sedangkan tiada apa-apa dilakukan oleh mereka yang bergelar pemimpin daripada blok pembangkang. Sebab itu, sebagaimana yang disebut awal pagi tadi, hanya mereka yang duduk dalam gua saja yang akan percaya propamamat TikTokers tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.